Okey, hai, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua follower dan likers untuk page TVET Mara. Alright, so insyaAllah petang ni kita akan live dari sekarang sampai lebih kurang 2,5 jam, ataupun kita paling lewat pun kita lajak sampai pukul 3 petang. Okay, so apa khabar semua? Sebelum kita mulakan video live kita nak test dulu. Kejap lagi saya perkenalkan diri saya. Okay, terima kasih kepada TVET Mara kerana sudi menyebut saya untuk sesi live petang ni perkongsian. Kita test, siapa yang sedang menonton sekarang ni boleh tak tolong komen suara clear tak? Suara clear, gambar jelas tak? Okay, Tuan Hashim bin Ramli, Alhamdulillah, terima kasih. Okay, dan saya nak minta bantuan kepada semua yang tengah live petang ni. Hari ini kita dalam Ramadan yang ke-12. Alhamdulillah, sedar tak sedar dah 12 Ramadan. Tuan Irfan Muhammad, salam. Terima kasih kerana sudi join. Okey, terima kasih support. Baik, terima kasih Siti Asma Muhammad. Terima kasih. So hari ini 12 Ramadan 1441 Hijrah. Right. Hari ini 7 hari bulan Mei. Okey, kita masih lagi dalam fasa PKP dan tambah lagi satu B lah. Fasa keempat ada tambah B iaitu bersyarat. Perintah kawalan pergerakan bersyarat. Okey. Dah 47 hari sebenarnya kita dalam situasi di Malaysia sendiri secara khususnya COVID-19. Okey. Kita bermula daripada 18 hari bulan Mac sampailah sekarang dalam satu dunia memang hari ini dilanda COVID-19 dan efek dia adalah kepada terutamanya orang-orang yang berbisnes, right? So sebelum saya kenalkan diri saya, okay, terima kasih kepada yang join, Encik Akmal Hafiz, Alhamdulillah suara clear. Tuan Hashim bin Ramli, baju cantik, ya, baju baru pakai. Khas untuk live petang ni, baju baru dan baru pakai, design baru, nampak macam fit sikit lah. Okay, ada orang cakap dengan saya, PKP ni macam makin kurus. Yes, saya kawal pemakanan, kawal masa atau kehidupan dalam harian, walaupun dalam PKP kita kena kawal. Okay, so hari ni kita nak share tentang tajuk yang berjudul, okay, sustainable is a new growth. Itu bahasa Jawa dia, bahasa English dia. Tapi bahasa Melayu dia sebenarnya kita make it simple lah. Kita jadikan mudah. Apa nak buat dalam suasana mencabar hari ni, terutama untuk orang bisnes, apa nak buat untuk kita bertahan, nak bertahan. Alright. So sebelum saya teruskan sesi kita, nak minta kepada 20 orang sekarang yang tengah ada ni, kita nak bagi havoc sikit. Bekas pelatih IKM, oh nama siapa ni? Alhamdulillah suara gambar clear, terima kasih kerana sudi join. Nampak handsome, Alhamdulillah. Hari ni lebih handsome dari hari biasa. Nampak tu, ada rambut S ni. Okay, nak minta kepada semua yang join hari ni, tolong buat tiga perkara. Pertama, like kita punya live ni, support sikit kita punya TVET Mara, dan share posting ni, share live ni ke wall masing-masing. Okay, dan share tu nak minta kalau anda, sebab kita ada offer hari ni daripada Azbi Center, sebab hari ni bersama dengan Abang Azbi lah, Azbi Center, dan saya kenalkan nama, tak kenalkan nama lagi, tunggu sekejap dan tag 3 rakan dekat komen, sebab di akhir live nanti ada hadiah istimewa khas untuk siapa yang join live hari ni sampai habis. Okay, so suara clear, gambar okay. Siti Asma Muhammad, 14 Ramadan, okay, terima kasih. Tersilap, so nota ni salah ni. Okay, nervous mungkin. Okay, saya kenalkan diri saya. Nama saya Lokman Lakim Abdul Aziz. Merupakan pengarah urusan Azbi International Sdn Bhd. Pengasas jenama Azbi Center. Tu, ya, banting kat belakang tu. Pakar akaun center di paling dipercayai. Okay. So basically Azbi Center, hari ni kita ada 6 cawangan. Right, kita ada 6 cawangan.
Dan sekarang yang saya tengah live ni, kita berada di HQ Azbi Center lah, di Sungai Buloh, Kuang. Alright. Hari ni walaupun hari cuti, lupa nak ucapkan kepada pekerja di luar sana, mereka yang bekerja, selamat bercuti sempena Hari Wesak lah. Tuan Kamarul Arifin Mahmudin dengan hashtag Sungai Udang Melaka Crystal Clear. Okay. Terima kasih kerana sudi join support. Selamat bercuti kepada mereka yang bekerja lah. Tapi orang berniaga, kita tak pernah cuti. Okay. Lagi-lagi dalam situasi hari ni, otak kita terpaksa bekerja keras, berfikir. Okay. So nak minta komen, nak minta bantuan kepada semua yang join, boleh komen tak? Okay. Dari mana? Okay. So Tuan Kamarul Arifin daripada Sungai Udang Melaka. Alright. Dan buat bisnes apa? Boleh promote ataupun share sikit buat bisnes apa. Okay, dekat ruangan komen. Mungkin ada nanti kawan-kawan yang selepas habis live ni yang join ataupun yang tengok, ada nampak komen, at least promosi bisnes masing-masing lah. Okay, Tuan Kamarul Arifin, kat Melaka ada ke? Yes, kita ada satu cawangan di Melaka. Kita baru je buka pada tahun lepas. Yes, tahun lepas. Bulan 10. Kita ada di Allahumma salli Muhammad. Durian Tunggal. Cuma di Melaka buat masa ni kita tidak beroperasi disebabkan tempoh PKP ni lah. So untuk Azbi Center kita beroperasi hanya di 4 cawangan. Sungai Buloh, Shah Alam, Bangi dan juga Bukit Menatajam. Melaka dan juga Gombak tak beroperasi kerana kawasan yang red zone. Tak dapat kebenaran lah. Tuan Aman Reza Razi, idola adik-adik Giat Mara, terima kasih. Saya dulu adalah student Giat Mara Gombak sesi 9 tahun 2007. Ingat lagi. Sebab Giat Mara hari ni saya jadi usahawan dan alhamdulillah support yang tidak pernah putus daripada pengurusan Giat Mara, pengurus saya dulu Cik Rahimah, sekarang Puan Rahimah, dan masih lagi bersama dengan Giat Mara, terbaik Giat Mara. Siapa yang student Giat Mara kalau tak ambil peluang. Okay, hari ini terbukti kemahiran menjamin masa depan. Okay, so tolong share kita punya live ni dan komen dekat dalam komen tu dari mana, buat bisnes apa. Kalau ada yang sudi boleh tag rakan-rakan supaya boleh join live kita. Kita akan mulakan sebentar lagi, dah hampir 8 minit kita bersiaran langsung. Okay. Siapa yang buat 3 perkara tadi, pertama like, kemudian share dekat wall masing-masing personal dan buat posting ayat. Terima kasih Azbi Center kerana okay, dan tag 3 rakan. Azbi Center kita akan bagi percuma untuk 5 orang bertuah. Last kali nanti saya akan beritahu macam mana dapat hadiah percuma ni. Percuma apa? 3 flushing service aircon kereta percuma. Setiap satu bernilai RM350. Flushing service aircon. Okay, Azbi Center kita dah mula beroperasi pada 4 Mei. Okay, ramai customer, banyak kita live lah. Ini dekat page kita memang, kalau siapa yang kenal saya secara personal, saya tidaklah aktif sangat di Facebook personal, tapi di page Azbi memang selalu buat live lah. Perkongsian, sharing, okay. Marketing lah senang cakap. Okay, ramai yang feedback PKP parking kereta lama sangat dan hari ni nak start, ada yang nak start kerja, start daripada 4 Mei hari Senin lepas. Okay, masalah aircon kereta. So hari ni kalau siapa yang buat 3 perkara tadi, like, share kita punya live ni dan tag 3 rakan dekat komen, kita akan pilih sekali nanti. Saya akan pilih sendiri sebagai pengarah urusan, memilih 3 pemenang bertuah. Setiap seorang akan menang flushing service aircon kereta bernilai RM350. Yes, bukan senang-senang kita nak bagi, tapi untuk live hari ni di TV Mara ni kita bagi secara percuma. Dan 2 orang yang akan menerima hadiah minyak hitam, tukar minyak hitam percuma di Azbi Center. Kita ada minyak hitam, kita juga buat servis minyak hitam Petronas dan Manol. Bagi percuma saja. Kalau tukar harga set semua 159. Okay, minyak semi sintetik tapi kita bagi percuma. Alright, so sepanjang live ni juga kalau ada soalan berkenaan topik kita hari ni, boleh tanya. Saya boleh jawab, saya akan jawab lah.
Okay, kalau saya tak sempat nak jawab disebabkan saya nak share nanti, mungkin selepas daripada live nanti saya akan tengok balik. Okay. So, terima kasih Tuan Ifan dan share. Tuan Asma Aisyah. Puan Asma Aisyah Aduan Mikael Fatih. Oh, panjang nama. Betul, kemahiran melalui teknologi terkini. Betul. Okay. Aman Reza Razi. Dah ada soalan. Aman, adakah modal menjadi perkara utama untuk bisnes? Okay, sekejap lagi saya jawab. Aman Arifin Mahmudin. Wow. Okay, wow untuk apa ni? Untuk hadiah kita. Ya betul. Kita nak bagi. Nak cari 5 orang yang bertuah. 3 orang akan menang flashing service bernilai RM350 setiap seorang. Dan juga 2 orang akan menang minyak hitam. Satu set yang berharga RM159 percuma. Boleh tukar percuma di Azbi Center. Macam mana nak dapat? Last kali. Tapi syarat dia 3 perkara je kena buat. Tolong like kita punya live ni, share dan buat posting di wall masing-masing. Terima kasih Azbi Center kerana apa dia? Manalah terima kasih kerana memberi servis minyak hitam percuma ke. Mana-mana yang menarik nanti dia punya posting tu, saya akan pilih. Lepas live nanti, okay, saya akan tengok. Dan tag 3 rakan dekat dalam kita punya live ni. Okay. Saya nak pick up sikit soalan daripada Tuan Aman Reza Razi, Lokman. Okay, adakah modal menjadi perkara utama untuk bisnes? Okay, so dia subjektif. Modal tu apa? Bukanlah tak ada modal, kena ada modal. Tapi modal apa? Ada orang terlalu melihat modalnya adalah duit. Okay, taklah salah. Tapi modal paling utama sebenarnya modal diri kita sendiri. Okay, kita buat bisnes, kita betul-betul nak buat ke atau main-main? Okay, sebab kadang-kadang benda ni tentang mindset lah. Okay. Sebab saya sendiri dulu, Azbi Center, kita bermula daripada tak ada modal. Adalah modal simpanan duit. Maksudnya, modal yang ada tu sebenarnya, dia tak cukup. Bila nak buka bengkel, at least berapa nak kena set up? RM100,000 pun tak cukup. Kalau nak betul-betul yang grand punya, mungkin RM300,000. So, tapi kita bermula macam mana? Kita mula dengan apa yang ada. Okay, modal yang sikit yang ada tu, kita bermula daripada bawah pokok. Okay, tapi modal utama sebenarnya diri sendiri. Okay, keinginan kita untuk buat bisnes, bukan main-main. Ada ramai orang kalau kita tanya, macam mana bisnes? Okey ke? Bolehlah sikit-sikit. Kau buat apa sekarang? Alah, buat bisnes kecil-kecil je. So kadang-kadang benda ni memanglah tak salah jawapan tu. Mungkin sebab memang bisnes kita tengah kecil. Alright? So, kita jawab lah. Tapi jangan ada mindset bisnes kita kecil. Sebab semua bisnes yang hari ni besar, macam Azbi Center, kita lebih kurang 6 tahun Kalau campur lah yang masa mula-mula, tapi kalau betul-betul yang kita dah kita panggil agresif, kita baru lebih kurang 4 tahun saja, kita ada 6 cawangan. So dulu kita kecil je, bawah pokok je. Staff masa tu saya sendirilah yang repair dan sebagainya. Hari ni alhamdulillah kita ada 40 orang staff. Okay, dan walaupun hari ni kita terkesan dengan COVID, kita tak buang staff kita. Okay, kita ada kaedah lah. Yang itu kena PM tepi apa yang kita buat lah. Okay, dan hari ni kita dah mula beroperasi dengan sistem dan sebagainya. 4 cawangan operasi ni semua staff datang alhamdulillah. Okay, so modal bukanlah perkara utama. Okay, so kita pergi pada tajuk kita. Nanti kalau ada soalan lagi, harap menjawab soalan tadi kepada Tuan Aman. Tajuk kita Sustainable is a New Growth. Okay, senang mudah macam inilah. Hari ni bila COVID ni, orang bisnes lah terutamanya. Orang bisnes lah yang paling terkesan. Okay, Azbi Center sendiri pun kita baru boleh beroperasi pada 4 Mei hari tu. Sebelum tu kita buka satu cawangan je pada 15 April. Masa tu kita dapat surat kebenaran MIPI untuk kita buka. So staff ada yang dah balik kampung yalah masa 18 Mac tu bila dapat je arahan PKP, staff semua balik kampung sebab kita ambil tempoh sampai 28 Mac kan. Bila dah balik kampung untuk 14 April tu diorang tak boleh bergerak lagi. Yalah antara daerah ataupun antara negeri tak boleh bergerak lagi. Okay, dan 4 Mei baru ni baru boleh. So pada 14 April kita buka cuma satu cawangan di Sungai Buloh dan memang terkesan. Tapi alhamdulillah basically sebenarnya Azbi Center industri kita tidak terkesan sangat, iaitu after sales service untuk otomotif. Otomotif untuk manufacturing memang terkesan. Okay, penjual kereta memang ada terkesan. Tapi untuk after sales service, ialah orang nak maintain dan repair dan sebagainya, terutamanya untuk aircon, memang tak terkesan. Cuma tak terkesan bukanlah maksudnya macam nak cakap Okay, basically buat bisnes
Azbi Center sendiri kita mula masa tahun 2014. Okay, nak cerita, nak masuk topik lah tau sebenarnya, tapi nak relatekan dengan Azbi. Okay, siapa yang hari ni buat bisnes, kalau ada manfaat apa yang saya kongsikan ni, boleh kongsikan atau boleh guna untuk implement dalam bisnes. Okay, masa start dulu buat pokok, kita bermula dengan impian sahaja. Okay, dan cabaran buat bisnes ni bukannya hari ini saja. Cuma hari ini impact dia dahsyat. Recession. Okay. Semalam ke kemarin, Bank Negara Malaysia telah umumkan cut lagi OPR. So OPR ni dia ada dia punya akronim lah. Tapi bila cut OPR sebanyak 3 kali dalam tahun ni, maknanya kita dalam recession. Saya ada baca sikit tadi tentang 2000 last OPR dipotong ataupun diturunkan adalah pada tahun 2008-2009 ketika recession. Maknanya bila OPR cut sampai 3 kali ni, masa itulah pastinya recession. Bila recession, siapa yang paling terkesan? Kita lah, ranked manager. Tapi nak cakap tadi, sustainable is a new growth ni, maksudnya cabaran bisnes bukan sahaja pada hari ni, cuma hari ni impact dia terlalu besar. Okay, ada ramai kawan-kawan saya, industri yang berbeza lah, yang paling terkesan. Contoh, yang buat travel and tour agency, umrah, travel, percutian dan sebagainya, semua memang shutdown. Ada yang tutup terus. Okay. Event-event, buat seminar, buat training, buat catering, majlis kahwin, memang tak boleh buat. Okay. Apa lagi? Yang kecil-kecil macam gunting rambut pun sekarang tak boleh lagi. Salon dan sebagainya. Okay. Tapi nak bagi tahu, cabaran tu hari ni datang mengejut dan teruslah kan. Tapi bukanlah, saya ada tengok rakan-rakan saya tu yang buat bisnes, diorang terus tukar bisnes model. Okay, so the keyword dia adalah untuk kita sustain hari ni, kalau bisnes model kita tu ataupun industri kita tu memang tak boleh dah sebab COVID punya, kita panggil new normal ni, maka berhenti terus. Saya nak cakap kalau perlu tutup je lah. Sebelum kita tanggung lagi banyak kos. Sebab kekuatan ataupun bisnes yang bagus adalah bila ada boleh menjana pendapatan atau menjana jualan. Tapi kalau dah hari ni orang takut, orang kita tak undang-undang pun tak boleh kita nak buat mass gathering, contoh macam kahwin tak boleh buat, sama bila tak tahu. Dan solat pun tak boleh berjemaah. Jadi bisnes yang melibatkan perkumpulan ni dah tak boleh. So ada yang tukar, kawan-kawan saya ada yang tukar buat delivery online. Okay, benda ni semua kita kena kreatif, sebab tu kata usahawan. So tadi awal saya ucap selamat bercuti kan. So usahawan sebenarnya tak ada cuti. Kita bila kita dah pilih bisnes sebagai kita punya punca pendapatan dan sebagai kita punya jalan hidup, kita tak boleh berhenti dan tak boleh give up. Okay, so saya nak bagi 3 tips lah. 3 tips sebenarnya hari ni yang saya akan huraikan sikit detail dia. Okay, 3 tips macam mana nak survive untuk kita teruskan bertahan. Okay, sebab sekarang ni fasa ni adalah fasa bertahan. Okay, so terima kasih kawan-kawan semua join, tak share. Sekejap ni. Okay, so terima kasih kawan-kawan semua join, tak share. Sekejap ni. Saya nak kena share dekat personal saya. Okay. Okay, so kat mari tadi 3 tips nak survive lah. Okay, ini apa yang kami di Azbi Center sendiri kita buat. Okay, yang pertama sekali, sebab hari ni mungkin anda yang tengah live ataupun rakan-rakan, kalau ada rakan-rakan kawan kita lah kan, ramai yang dibuang kerja. Tiba-tiba semua nak buat bisnes. Betul tak? So ada situasi yang terkesan. Yang pertama, dibuang kerja dan terpaksa buat bisnes. Ataupun hari ni, situasi kedua yang memang dah bisnes tapi terkesan dan terpaksa berubah. Ataupun menerima hakikat yang bisnes terkesan daripada situasi hari ni. Okay, dan dua kategori ni
kesan dia berbeza Okay, tapi cara menepani dia tak sama because of yang pertama, tips yang pertama iaitu ilmu dan guru. Okay, kita beri contoh macam ni lah. Okay, Azbi Center hari ni kita ada dalam grup usahawan yang buat bengkel. Okay, yang mana bila dia tak ada asas bisnes, okay, dalam bisnes ada 6 tiang asas bisnes. Azbi Center so far kita tak terkesan, Alhamdulillah, insyaAllah. Sebab apa kita ada 6 asas tu? Antara 6 pillar bisnes tu adalah kita adanya customer base. Kita dah ada customer sedia ada. Okay, customer macam kita ada page, kita ada website, kita ada kita punya apps. So kat situ kita ada customer base. Kita ada customer base, just kita boleh retargeting balik. Kita boleh engage balik dengan customer sedia ada ni untuk bagi some offer. So macam hari ni kita ada offer kan. Dan itu yang kita buat. Sebab masalah tetap ada. Cuma dalam bisnes, benda yang paling mencabar balik masa kita mula-mula adalah trust. So, Azbi Center bila customer yang sedia ada ni mereka dah ada trust. Okay, sebab kita selalu sharing, kita buat marketing, okay, dan masa KP pun kita tak stop. So sebab tu kita cakap kita tak kesan sangat. Bagi orang yang buat bisnes bengkel yang sama macam Azbi, so boleh relate dengan bisnes masing-masing, bila tak ada customer base. Mungkin customer base ni dia besar. Okay, dia bukan hanya sekadar nombor telefon. Dia bukan hanya sekadar email. Okay, dia bukan hanya sekadar nama. Dia adalah tentang bagaimana kita bina relation dengan kita punya customer kita. Okay, kalau tak ada semua tu, customer base tak ada, hari ini terpaksa cari customer baru dan itulah menyebabkan kalau buka pun kedai hari ini tak ada customer. Tapi Azbi Center Alhamdulillah, kalau saya boleh tunjuk sekarang ni saya kat dalam office kan, saya tunjuk live hari ni, hari cuti penuh, full house kita punya cawangan. Dan tadi update daripada semua cawangan Azbi pun full house. Masa time PKP kena hari tu, okay, 2 minggu tak operasi. Kemudian bila saya cuba baca, sebab antara benda yang paling penting sebagai seorang kita kena predict apa impact pada bisnes kita untuk situasi hari ni. Saya jangkakan macam alamak, ada ke orang nak repair aircon? Sekarang ni yang penting ada duit untuk makan je, betul tak? So nak repair aircon bukan murah. Betul tak? Cuba komen, murah ke aircon? Siapa yang ada pengalaman repair aircon kereta? Yes, bukan murah. Sebab yang murah mungkin tak pakai gas. Check macam Azbi Center, check free je. Kadang-kadang tambah gas kita bagi free saja. Sebab dia adalah, itu cerita lain. Nanti boleh follow page Azbi Center. Type je kat Facebook Azbi Center, follow kita punya page, kita banyak kongsi tentang masalah aircon. Tapi start kita buka pada mula-mula kita start buka cawangan Kuang dulu. 14 April, hari pertama buka pun dah penuh dah. Hari ni start daripada Isnin itu, 4 Mei, kita buka di semua cawangan yang boleh buka lah. Tadi 4 tu. Sungai Buloh, Shah Alam, Bangi dan juga di Pening. Pening kita ada cawangan di Bukit Mentajam. Semua full house. Sebab diorang ada masalah aircon kereta. Dan yang bagusnya conversion. Maknanya datang bila kita check, kemudian kita beritahu apa masalah dia, kita bagi budget, diorang memang ada duit. Okay, so customer base penting. Branding. 6 pillar business juga adalah customer base dan juga branding. Branding ni adalah apa expectation customer kepada bisnes kita. Okay. So benda ni semua ada 6 tiang utama bisnes ni. Azbi Center dah go through, dah develop daripada start mula-mula lagi. So kalau you all yang buat bisnes hari ni, benda ni tak ada, 6 pillar business ni tak ada. Okay. Memang terkesan teruk-teruk. Kecuali industri macam travel tadi, kalau ada 6 pillar customer base pun mungkin tak boleh sebab nak operasi macam mana kan. Travel pun tak boleh. Tapi customer base yang ada tu boleh convert. Contoh kawan saya, dia buat travel and tour dan juga catering. Okay, so travel and tour dia tak boleh lah. Tapi customer base yang ada daripada travel and tour dan juga catering tu, catering tak boleh. Dia buat delivery online. Dia jual nasi Arab, dia jual food lah, food service yang siap masaknya kan, orang nak buka puasa. Tapi senang sebab dia dah ada customer yang sedia ada untuk dia just engage balik, dia communicate balik dan customer dah ada trust. Ingat currency ataupun nilai yang paling penting dalam bisnes, saya tengok bahasa putih dia, bahasa Melayu dia, benda yang paling penting dalam bisnes adalah trust.
Bila customer dah percaya, kita jual apa pun dia sanggup beli. Sebab dia tahu kita dipercayai, kita buat yang terbaik, dia tahu value kita lah. Okay, so kawan saya tu, bila saya tanya dan saya tak terkejut, dia boleh je survive. Okay, so hari ni tentang survive saja, nak bertahan je. Okay, so yang pertama tadi tips adalah ilmu dan guru. So hari ni ramai yang mungkin terpaksa buat bisnes, okay, tapi tak ada ilmu tentang bisnes. Okay, dan sekarang pun ada banyak kan, kalau nak cari ilmu boleh kita tengok dekat YouTube, Facebook pun ada, kita boleh Google je, mungkin boleh cari buku, okay, macam mana nak start bisnes dan sebagainya. Tak sama tak sama bila kita belajar hanya membaca buku dengan berguru. That's why saya combinekan ilmu dan guru. So ilmu mesti ada guru. Okay, guru pula saya bagi kepada 4 jenis guru. Okay, boleh tulis. Okay, kalau bermanfaat nanti boleh amalkan dan boleh kongsikan. Guru yang pertama, guru motivasi dan keberanian. Okay, ini saya sendiri pun buat. Okay, kalau you all tak tahu, boleh dah tahu nanti boleh guna dan amalkan. Ataupun kalau ada pendapat yang berbeza, terpulang. So contoh yang pertama ni guru motivasi dan keberanian. Okay, ada orang tak perlukan motivasi lah sebab dia sendiri pun dah termotivasi. So guru motivasi dan keberanian ni tak mestinya kita ada guru yang nak bagi kita motivasi. Okay, motivasi saya sendiri pun adalah keluarga saya, ibu saya, adik-beradik saya. Itu motivasi saya. Dan kenapa berani buat bisnes. Sebab bisnes adalah satu yang berisiko. Hari ni kan tipu lah tak terkesan. Tapi cabaran memang dah ada. So bagaimana kita mendepani cabaran. Okay, so penting motivasi. Kalau orang yang tak boleh nak motivate diri sendiri, kena cari orang lain untuk motivate diri. Itu untuk starting lah. Sebab nak berniaga dari dulu kan. Sebenarnya bisnes ni kat Malaysia dari dulu lagi ada peluang. Tapi mungkin selama ni tak terdesak, tak terkesan. So tak bisa takut kena tipu, takut rugi. Okay, yang itu semua sebab tak berani, tak ada motivasi. Alright. So itu yang pertama, guru yang pertama. Guru yang kedua adalah guru. So macam Azbi Center sendiri, kita run business. Okay, kita bukan berniaga, kita berbisnes. So ada sistem. Okay, kita ada HR, okay, yang mana nak jaga bahagian akta melibatkan pekerja dan sebagainya. Kita ada marketing side department, kita ada account, kita ada operation side. Okay, itu semua nak melaksanakan tu ada manusia-manusianya. Tapi nak menguruskan tu, manusia-manusia tu kalau tidak ada pengurusan yang betul, dia akan jadi cacah merebak. Berapa ramai hari ni kawan-kawan saya yang setelah 2 minggu PKP, bila nak start balik bisnes, staff krik-krik bila pagi tak datang. Betul tak? Okay. Ataupun mungkin selama ni buat bisnes seorang-seorang. Duk fikir macam mana nak hire staff. So benda tu penting kepada pengurusan. Alright? So guru pengurusan. Kena carilah. Kemudian yang ketiga, guru operasi teknikal. So macam Azli Center sendiri, saya tak pandai repair. Ni jujur saya beritahu pengakuan di sini dan saya tak ada masalah pun, tak malu pun nak mengaku. Saya tak pandai pun nak repair kereta. Saya pandai bercakap je. Tapi saya ada partner saya. Yang itu tips sebenarnya nombor 3. Tapi sekarang kita tips nombor itu guru. So saya akan share. Partner saya tu adik saya sendirilah. Okay. Dia yang pandai repair. Tapi dia tak masuk belajar mana-mana pusat latihan. Saya yang masuk dulu lah, Giat Mara. Okay. Saya belajar Giat Mara dulu ambil bidang penyunjuk bekuan dan penyembangan udara, industri. Bukan kereta, tapi kereta adalah sub tajuk. Cuma saya tahulah sedikit tentang dia punya technical, okay. Cuma tak expert. Yang expert adalah partner saya, itu adik saya. Saya cuma expert marketing saja. Saya yang handle untuk Azbi marketing dia, okay. Campaign dan sebagainya, okay. Semua platform-platform media sosial itu semua saya lah. So saya marketing director lah, right. Tapi saya juga pengarah urusan, so macam tamak sikit, tak ada. Okay, sebab saya kena lead lah, alright. So adik saya ni nak cerita tentang guru operasi teknikal. Dia, kalau orang cakap sekarang new normal kan, dia memang new normal. Dia tak normal lah macam orang lain, belajar masuk, okay, dalam vocational ke. Dia tak ada capacity tu. Dia tak mampu nak masuk kelas, belajar, menulis sebagainya.
Tapi dia ada satu gift atau satu anugerah yang dia boleh belajar secara direct. Okay, so dia ada guru operasi dan teknikal dia iaitu siapa? Contoh supplier dia. Yang ini berbeza dengan pengurusan tadi. Pengurusan tadi tentang filing system, okay, tentang data, tentang management. Tapi untuk operasi, saya memang tak terlibat langsung dengan operasi. Saya run on business lah, maknanya partner saya, side operation technical semua bawah dia. So ada isu melibatkan contohlah wiring kereta ke technical, aircon dan sebagainya. Okay, selain dia sendiri akan sama pengalaman dia, bila kita selalu repair kereta customer, kita akan jumpa pengalaman sendiri ataupun kita ada guru-guru untuk kita refer. So tak mestinya kita masuk kelas yang mahal-mahal ke. Okay, macam partner saya tu, adik saya sendiri, supplier dia jadikan guru dia. Sebab supplier kita selain dia buat trading, dia juga ada business service sendiri. So diorang juga buka bengkel kita. So adalah Cina, Melayu, okay, tak ada masalah, itu tak ada masalah. Tapi guru operasi teknikal akan bantu untuk sentiasa develop knowledge kat dalam bahagian teknikal tu lah. Okay, yang akhir keempat, guru kerohanian. Okay, dalam bisnes kita sentiasa ada cabaran dan tekanan. Alright, kat luar ni kita tak boleh kawal. Ni COVID, berapa lama pula? Sebelum COVID lagi dah tercabar dah tekanan dah bisnes kita. Ada 5 forces, ada 5 tekanan atau cabaran dalam kita berbisnes. Okay, kita punya pesaing sedia ada lah. Okay, pesaing baru. Okay, Azbi Center pun kita ada kompetitor kita, bukan tak ada. Okay, even kita sendiri buatlah kompetitor kepada kompetitor kita. Okay, tekanan daripada Allahumma salli Muhammad, legal lah, undang-undang. Macam hari ni travel buat tak boleh lah. Semalam saya ada tengok satu Zoom, ada rakan yang buat salon. Dia terpaksa jual kurma sekarang. Yes, nak sustain, nak survive, jual kurma lah. Dia buat salon sebelum ni, tapi nak buka kedai tak boleh. Nak pergi rumah ke rumah boleh, illegal. Tapi kalau kena nanti, tak pasal-pasal kena. So, saya tengok Zoom tu dengan guru dia, mentor dia, apa nak buat. So, adalah some idea dan saya sendiri belajar. Okay, ilmu dan guru ni, empat guru ni, okay, saya sentuh sikit bab guru kerohanian tadi. Kat luar kita nak kawal, tapi dalam boleh tak kita kawal? Okay, guru kerohanian ni untuk kita, sebab kita sebagai orang Islam, benda yang paling adalah kita bergantung dengan dia. Kita percaya rezeki dari dia. Kita percaya rezeki dari dia. Ni tip yang paling mahal. Kalau hari ni bisnes kita drop sekalipun, mungkin ada sesuatu yang Tuhan nak kita belajar berdasarkan semasa apa peluang yang ada. Okay, so guru kerohanian ni kena ada. Alright, of course lah Rasulullah, tapi yang hari ni kalau ada yang kita boleh dengan dia, kadang-kadang dia akan bagi kita satu nasihat simple je. Contoh. Tak bila kita jumpa dia, kita tanya macam mana bisnes sekarang nak buat ni, saya masalah ni. Dia cakap Tuhan nak ingatkan kembali balik pada dia. Mungkin selama ni bisnes terlalu sibuk, tak ada masa dengan dia. Tapi sebab PKP, apa you all buat masa PKP ni? Orang bisnes, kita sangat bergantung kawal yang sangat tinggi dengan dia. So, yang ni kena ada guru supaya kita dipandu. Ada amalan-amalan yang special, khas untuk kita buat bisnes. Sebab buat bisnes ni cabaran luar dan dalam, pesaing, orang benci dan sebagainya. So, kita kena ada protection kita. Jadi, kita ada amalan istimewa. Itu masing-masing lah. So, saya bagi tip. Okay. So, nak survive atau nak sustain, kena ada ilmu dan guru. Jangan berhenti belajar. Siapa yang berhenti belajar, dia mungkin akan terbunuh. Maksud terbunuh ni bukan mati, maknanya bisnes dia akan lingkup dan akan macam sekarang ni tak boleh belajar pergi sendiri dan sebagainya kan. So macam live sekarang ni saya berkongsi lah ilmu ni. Mungkin ada sedikit point yang membantu untuk yang mendengar. That's why saya suruh share tadi. Suruh share dengan kawan-kawan. Mungkin anda dah tahu tapi ada kawan-kawan yang tak tahu. Yang perlukan ilmu ni. So khairun nas mayanfa'an. Sebaik manusia memanfaat. Kongsi live kita, ada yang tengok dengan sebab point yang saya bagi ni, dia nampak, oh okay. Sebab kadang-kadang macam ni, kita nak sesuatu, tak berani korban dengan sesuatu. Kan? Nak tekan button share pun susah. Nak komen pun susah. So, macam mana nak ada give and take
Okay, kita beri dulu. So macam hari ni saya start tadi, saya bagi dengan percuma dulu. Itulah asas kepada kejayaan Azmi Hanila, kita bagi. Nak bina trust pada customer kita, bagi percuma. Sepanjang PKP, kita ada satu package percuma. Bukan percuma, sorry. Kita bagi package offer kepada customer sedia ada. Customer baru, kita tengok. Okay. Servis minyak hitam pada harga RM119. Harga asal RM159, kita bagi RM119 saja. Dengan maksud, dengan niat kita nak bantu. Sebab ramai orang terkesan kan. Tapi bila dah kerja ni, minyak hitam nak kena tukar. So, kalau boleh dapat harga yang istimewa, so kita bagi. Jimat hampir RM40. Dan hari ni untuk siapa yang bertuah, 5 orang yang bertuah tadilah, kita nak bagi percuma pula. Flushing service, satu set package servis tu ber-350 kalau bayar. Ni kita bagi free saja. Harga average lah. Minyak hitam pun sama, kita nak bagi 2 orang. So 3 pemenang flushing service, 2 orang pemenang hitam. Okay, so tolong kongsikan lah. Alright. Okay, itu yang pertama, ilmu dan guru. Yang kedua, bila dah ada ilmu, bila dah ada guru, benda yang paling penting adalah kita buat, terus bertindak. Okay, ramai orang ada banyak ilmu, tahu, okay, tapi tak buat apa-apa pun tak ada hasil. Okay, ada 3 jenis manusia dalam dunia ni. Okay, boleh tulis, boleh simpan sebagai point yang membezakan di antara mereka. Yang pertama, yang see things happen. Hari ni cabaran ekonomi, okay, bisnes terkesan, kena buang kerja. Masih lagi, lihat je, kita tengok. Dia ada kawan-kawan yang mungkin dah kena buang kerja sama dengan dia, sekarang buat bisnes. Kawan dia ajak, jom kita buat bisnes lah. Tak apalah, aku tengok, kau buat dulu. Kan? Nanti kalau kau okey, kau berjaya, baru aku follow. Okay, ada banyak peluang kat luar sana sebenarnya, tapi dia hanya lihat saja. Melihat saja. Kemudian jenis orang kedua adalah wait things happen. Dia tunggu. Okay. Mungkin dia mengadu dengan Allah. Allah, bantulah aku. Apa aku nak buat hari ni. Kan? Bisnes aku terkesan, kena tutup. Okay. Kena buang kerja dan sebagainya. Okay. Tapi dia tak buat apa-apa. Memang tak akan ke mana lah. Okay. Okay. Dia tunggu dan akan jadi penunggu. Gurau. Okay. Dan orang yang paling baik adalah yang ketiga, iaitu make things happen. Alright. So, kena berbuat. Ada ilmu, kalau tak bertindak, ilmu tu akan jadi sia-sia. Okay. Tindakan ni penting. Okay, ada orang ada ilmu tapi buat tak jadi. So, tindakan ni sebenarnya penting dengan konsisten. Alright. Kalau buat bisnes, hari ni kita ada banyak platform free sebenarnya untuk kita promote. Alright, contoh personal kita ataupun buat page. Buat live adalah percuma. Nak buat iklan mungkin nak kena bayar. So tak ada bajet. Buat iklan percuma dengan cara kita buat live. Dan buat live tu konsisten lah. Okay. Daripada hari pertama berniaga, kalau satu hari, paling baik sebenarnya buat 3 kali posting dekat page. Ataupun buat live 3 kali sehari. Apa nak ceritalah pasal bisnes kita. Cerita, sharing content tentang tips ke. Okay. Atau buat engagement dengan kita punya follower. Okay. Siapa ada masalah, you buat bisnes apa? Macam saya contoh, bila saya buat live account creator je, okay, kita akan feedback daripada customer yang ada masalah ni, kita akan jadikan point ni untuk kita cerita. Okay, contoh, 3 kesilapan utama pemilik kereta menyebabkan kos repair account kereta jadi mahal. Itu tajuk dia. Okay, tajuk kena catchy lah, tajuk kena ada attraction. That's why penting ada ilmu dan guru. Kalau sekadar cari kat Google atau YouTube, benda tu mungkin tak efektif pada bisnes kita. Sebab yang tu lebih kepada general. Di Google ilmu dia general saja. Kat buku pun sama. Kalau ada guru yang lebih spesifik, kita boleh tanya, okay, macam saya nak buat apa. So lebih detail kita punya advice yang kita dapat. Okay. Tak mesti mahal. Okay, ada je kadang-kadang tips yang percuma tapi bernilai besar. So kena cari guru. Okay. So buat tindakan. So buat live satu hari konsisten. Macam Azmi, kita memang posting satu hari 3 kali dekat page. Okay. Website dekat app, konsisten. Konsisten ni penting. Kunci kepada kejayaan. Okay. Ada pepatah station mother of perfection. Kita mengulang-ulang sesuatu tu menyebabkan kita makin perfect. Tak ada orang yang first time buat terus perfect. Alright.
Kalau first time buat live, mungkin hari pertama kekok, tak tahu nak cakap apa. Tak apa, buat je, langgar je, redah je. Tindakan ni kena berani. Sebab tu kat guru tadi kalau rasa tak berani, cari guru motivasi dan keberanian. Kadang-kadang mungkin kawan kita yang buat bisnes. So PM dia, macam mana kau nak buat? Macam mana kau buat live saya pun nanti kalau ada rasa yang nak tanya personal, boleh tanya personal lah. Sebab ni kita punya tempoh singkat. Sekarang pun dah lebih hampir 40 minit dah kita live. So tak dapat nak jawab secara detail lah. Okay, so tanya macam mana nak buat live, topik apa nak cakap, macam mana nak berani. So boleh ambil apa masalah customer tu, ataupun kalau kita tahu masalah yang kita nak ceritakan, yang kita nampak, dan kita share. 3 tips macam mana, kenapa, 3 punca utama kenapa aircon kereta jadi mahal, dan kesilapan besar pemilik kereta. So saya pun 3. Dan dari situ binanya trust. So konsisten. Bila konsisten, orang nampak maknanya kita memang buat benda yang sama. Okay, walaupun bisnes baru, tapi jangan segan untuk berkongsi. Alright? Okay, tindakan kena konsisten. Alright? Dan tindakan kena ada emosi. Okay, jangan buat sambil kena ada emosi. Emosi ni supaya contoh hari ni nak buat live, tiba-tiba rasa macam down ke, ataupun rasa macam tak tahu nak siapa. Kita kena bagi tahu diri kita emosinya, kalau aku tak buat ni, bisnes aku takkan ada orang tahu. Bisnes aku takkan ke mana. Aku nak buat iklan tak ada modal. So yang live free ni aku boleh buat. So okay, share dekat dalam grup kawan-kawan, family kita ke, minta dia orang support. Jangan malu minta bantuan hari ni, minta dia orang support. Tolong share. Kalau tak dia, kawan-kawan kepada kawan dia, saudara mara dia. Okay, contoh kawan saya buat bisnes daripada asalnya buat training untuk motivasi pelajar. Hari ni dah tak boleh buat. Terus switch kepada bisnes jual buah. Dan meletup-letup bisnes dia. Okay. Dia bermula dengan siapa? Kawan-kawan dia lah. Okay. Dia share Facebook dia. Kemudian kawan-kawan bisnes dia. Kawan-kawan bisnes insyaAllah. So tip yang 3 sebenarnya dah masuk 3. Untuk survive, yang pertama tadi ilmu dan guru. Yang kedua adalah tindakan yang konsisten. Okay. Tindakan yang bersungguh-sungguh. Yang ketiga adalah circle atau kawan-kawan. Okay. Kalau siapa yang buat bisnes, jangan buat bisnes seorang-seorang. Saya sendiri, dulu saya faham kenapa hari ni bisnes saya berjaya. Kenapa saya bukan pandai sangat. Saya bukannya pandai bisnes sangat. Saya cuma ada keinginan macam orang lain nak ubah hidup, nak berjaya, nak hidup lebih baik, tak nak makan gaji ke selamanya. Okay, nak bantu family, mak dan ayah. Okay. So dulu saya tak berjaya sebab saya buat bisnes bukan baru sebab Azmi ni dah macam-macam dah. Sebab habis dia Giat Mara 2007 tu, saya buat 6 bulan je, 6 bulan. Okay, so habis Giat Mara saya bisnes. Tapi masa tu sampai tahun 2010-11 sebab Azmi Center 2014 start. 2011 ada bisnes ni sampai 2013 ada bisnes ni yang macam-macam lah. Semua tak jadi. Salah satu sebab adalah tak ada ilmu, tak ada guru. Kita rasa kita dah tahu, tapi tak, kita hanya tahu berniaga. Kita tak tahu buat bisnes. Kita mungkin tahu sikit dan ilmu kita tahu tak cukup untuk bantu kita pergi tahap yang lebih seterusnya. Kemudian tindakan. Impian banyak, tapi alasan lagi banyak. Benda ni benda yang paling jelas untuk diri saya lah. Kalau tuan-tuan ada, ubah. Jangan bagi alasan, susah lah buat bisnes. Ada kau nak beli hari ni? Kan? Semua orang dah jual makanan, saya pun nak jual. Semua orang jual kurma, bulan puasa kan, orang jual kurma. Semua orang jual kurma, tak ada kau nak beli kurma aku. So benda-benda macam tu lah penting untuk kita betulkan mindset kita. Okay, buat je tindakan. Kemudian kawan-kawan penting untuk dia support diri kita. Kan? Cari kawan-kawan yang buat bisnes, jangan kawan-kawan yang tak buat bisnes. Silap ramai orang yang buat bisnes, tanya kawan-kawan yang buat bisnes. Kau rasa okey tak? Tanya kawan yang bekerja. Aku nak buat bisnes ni. Aku nak buat bisnes ni. Okay, nanti kawan yang tak buat bisnes ni dia akan bagi advice yang salah lah. Akhirnya kita pun tak boleh lah saja. So saya tukar cara saya, okay, dengan cari kawan-kawan daripada 2014 dan sampai sekarang. Circle saya besar. Dalam WhatsApp ni ada banyak grup, okay, dan sampai hari ni
Kadang-kadang apa yang diorang bagi tips tu, apa yang diorang share tu membantu saya untuk berhadapan dengan situasi. Sebab itu benda kita boleh dapat dalam kelas. Macam kita nak belajar ilmu dari guru tadi kan. Kalau kita ada sesi dengan kita punya guru kita, mentor kita ataupun trainer kita, boleh kita dapat terus tips. Tapi ada benda yang kadang kawan-kawan, benda yang simple tapi mahal. Okay. Contoh, nak buat offer. Kalau saya tanya dengan so-called guru, okay, yang salah, yang tak tahu pasal bisnes saya, dia akan bagi jawapan yang salah. Tak mestinya guru boleh bagi semua benda. Okay. So kadang-kadang guru kita adalah kawan kita. Alright. So dia bagi tips, buatlah macam ni, kau buat macam ni. Sebab aku dah buat dah, memang jadi. Kawan yang bisnes sama. So tukar mindset, jangan bermusuh dengan orang bisnes, kawan-kawan dengan orang bisnes. Okay. Sebab nak bisnes kita kena saling support. Kita kena doakan kawan kita. Alright. So itu 3 tips yang saya rasa membantu diri saya untuk hari ni Azbi Center macam mana bisnes lain berdepan dengan cabaran COVID, dan in detail kita adalah sedikit projection, kita betulkan baliknya roadmap kita ataupun business plan kita untuk insyaAllah besok kita session meeting live lah. Sebelum ni kita buat Zoom je, ini kita buat sebab dah boleh kan, kita akan kita punya team leader dan management dan juga semua bos-bos, okay, kita akan bincang balik dalam tempoh sampai hujung tahun ni apa nak kita buat. Okay. Macam mana perlu ke revise balik target sale kita, dan apa efek bila kita minta target sale dan revise dari segi cost kita, kat mana kita nak cut. So benda tu semua memang nak tak nak kena buat. Tapi dengan ilmu, dia tanpa ilmu dia akan jadi salah. So dengan ilmu dan guru tu, so saya ada refer saya punya guru macam mana nak buat ni, okay, kawan-kawan saya, dan akhirnya kita jelas dan clear. Bila kita jelas ke mana kita nak pergi dalam bisnes, barulah bisnes tu akan. Kalau kita just buat bisnes, just buka sahaja kan, even nak sustain pun sebenarnya tak boleh kalau kita tak jelas apa kita nak capai. Okay, dalam tempoh 12 bulan itu paling short term lah, ataupun dalam tempoh 3 tahun. Right? Percayalah, COVID ni kesan dia more than 1 year lebih. So kena buat sesuatu. Right? So 48 minit dah saya live. So saya rasa itu sahaja yang saya boleh kongsikan tentang tajuk kita hari ni. Terima kasih semua yang sudi join. Alright. Yang dah share nanti saya akan tengok lepas live nanti. Saya akan PM personal kepada 5 orang yang betul tadi untuk bagi hadiah lah kerana sudi share, dan sedikit hadiah daripada Azbi Center. Okay, tips tadi pertama ilmu dan guru ada 4, guru motivasi dan keberanian, guru pengurusan, guru operasi dan guru kerohanian, dan yang ketiga adalah sekawan, insyaAllah. Okay, apa pun cabaran kita dalam bisnes hari ini, percayalah setiap cabaran akan ada peluang keemasan. Okay, saya percaya walaupun hari ni ada bisnes yang dah jatuh ke dalam gaung kan, jatuh gaung, nak cakap pun sebesarlah, tapi ada, itu real case ni, kawan-kawan saya sendiri dia jatuh dalam jurang lah, tapi mereka ni positive mindset. Walaupun bisnes yang sudah ada dah nampak macam dah nak menuju jurang, tapi mereka melihat peluang, terus switch buat bisnes lagi, jumpa kawan-kawan, minta pendapat, okay, cari guru, okay, tindakan. Dan ada yang dia punya wave ataupun dia punya apa cakap, efek dia tu, walaupun bisnes tu terus macam stop, tak boleh berniaga, tapi buat bisnes baru ni macam yang kawan saya jual buah tu, terus meletup-letup. Dan dia orang dah mula terfikir mungkin selepas ni inilah bisnes, selagi tak boleh operasi lah bisnes main bisnes dia ada tu, dia akan fokus pada sini untuk expand. Okay, so maknanya mereka tak buat main-main. Yang ni yang penting, walaupun buat bisnes baru untuk kita bertahan dalam suasana COVID ni, ramai yang buat bisnes F&B, okay, tapi mereka tak main-main, mereka buat betul-betul. Mereka bukan sekadar nak hidup, tapi mereka betul-betul nak jadikan bisnes itu sesuatu yang boleh berkembang. So tak ada masalah untuk kita as a owner business ada 2-3 bisnes. Even saya sendiri, saya ada 3 company yang run business. So, kita ada business training juga, iaitu
Azbi Academy, which is Azbi Academy aktif kita adalah untuk mencari talent-talent yang minat untuk belajar otomotif lah, khusus untuk aircon kereta. Ada juga side engine, alright, dan mereka akan dapat ada 3 edah belajar lah, sama ada melalui SLDN ataupun PPT. Itu yang tu nanti kalau ada yang boleh tanya lah kita. So nak grow, sebab industri untuk servis yang terlalu besar, dia punya potential dia. So kita nak recruit new talent untuk kita bawa masuk dalam company kita. Sebab KTB Azbi Center dia adalah relevan dengan Azbi Academy, iaitu kita nak buat banyak cawangan. So that's why dalam tempoh, sebenarnya kita buka cawangan ni dalam tempoh 3 tahun je, ada 6 cawangan ni. Okay, kita akan groom leader. Okay, bukan sekadar manager atau kerja. Okay, kalau yang join Azbi Center ni, mereka bukan sekadar bekerja, kita nak mereka bina kerjaya. So daripada pekerja jadi manager, kemudian jadi leader, mereka akan handle satu cawangan. Kita nampak kita punya kita umur dia baru 21 tahun. Orang cakap susah nak cari pekerja kan, susah nak cari orang yang bagus. Sebenarnya ada. Satu penting ilmu, guru, tindakan, kawan-kawan kita akan dapat bisnes yang betul untuk kita grow kan. Alright. So terima kasih sekali lagi untuk semua yang bersama sampai akhir. Okay. Hari ni hari cuti, selamat cuti. Okay. Dan harapnya apa yang saya kongsi tadi bermanfaat, boleh amalkan. Dan juga kalau rasa bermanfaat juga untuk kalian, boleh kongsikan kepada rakan-rakan. Okay. Nanti saya akan cari siapa yang bertuah lah, 5 orang. 3 orang akan menang flashing servis aircon kereta tu, dan juga Dami Hitam untuk hari ini. Sebelum saya akhiri, sekali lagi kepada TV Mara kerana sudi untuk beri peluang kepada saya, okay, untuk berkongsi dengan kawan-kawan pada hari ini tentang bagaimana nak bertahan dalam bisnes, apa yang saya buat, apa yang saya share tadi, itu apa yang saya buat. Okay, kalau lebih lagi mungkin boleh cari guru yang lebih baik untuk bantu anda. Kalau anda ada masalah, perlu cari orang untuk bantu anda. Macam nak selesai, kalau tak tahu macam nak selesai sendiri, kena cari. Dan jangan berhenti untuk belajar, okey? Terima kasih kepada TV Mara, terima kasih kepada semua yang support hari ini. Dan bantu saya untuk share video ni, live ni kepada lebih ramai orang. Okay, jangan lupa nanti like page Azbi Center, right? Kalau ada masalah aircon kereta, okay, yang nak tahu masalah sebenar dulu. Okay, tips lah untuk aircon kereta, kalau tak nak kos mahal sangat, pertama sekali kita tahu apa masalah sebenar dulu. Yang menyebabkan kos repair aircon jadi mahal, dia tak repair. Okay, so kena tahu masalah sebenar dulu. Dan yang kedua, apa solution terbaik. Okay, apa solution terbaik ni dia detail tahu. Setiap kereta yang sama, contoh Pro 2 MyV, walaupun kereta yang sama, ada 3 biji kereta, masalah yang sama tapi solution berbeza. So that's why kita selalu advise kepada semua pelanggan kita, kalau ada masalah kereta, ada peluang datang ke Azbi Center. Kita ada 6 cawangan, so sekarang yang berasi 4 lah. Datang ke Azbi Center, check dulu, kita tahu dulu apa masalah sebenar. Kita dah tahu simptom, sebab dari simptom dia. Okay, simptom kenapa tak sejuk waktu tengah hari, malam, pagi sejuk. Simptom sejuk kenapa, bila jalan sejuk, bila kurang tak jalan tak sejuk. Itu semua kita ada share kat ni, tapi nak lebih detail apa solusi terbaik, datang kat Azbi Center kita check. Dan last sekali, okay, jaminan result yang kita bagi. Sebab kita dah buat setahun, kita buat average dalam 2 ke 3,000 biji kereta kita repair. Pelbagai model, import dan juga tempatan lokal. Kereta konti, okay, kereta tempatan, Malaysia, Proton, Pro 2, okay, semua kita buat. Kita panggil formula macam mana nak bantu pemilik kereta yang ada masalah kereta, nak jimat dia, nak repair kereta. So itu saya yang terakhir, ampun maaf kalau ada terkurang, tersilap, okay. Itu daripada kekurangan saya dan kelemahan saya. Apa yang baik itu sebenarnya daripada Allah. Okay, itu saja untuk live hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.